This call is now being recorded. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, so baca doa jom. Dani dia baca doa. Tak ada. Siapa yang ada ni? Hafizul. Hafizul baca doa, Hafizul. Let's recite our prayer. Tunggu ni. Okay. Orang lain. Okay. Bashir. Askar lah, Askar. Tolong cikgu baca doa, Askar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so hari ni 3 hari bulan 9. Jadi kita bersedia untuk exam minggu depan. Ambil kehadiran dulu. Okay. Okay, so 6 cemerlang. Dan Askar, Almas, Aina. Askar, Almas, Aina, Aiman, Khair, Basir, Dani, Hafizul, Alisha, Amani, Siti. Okay, hadiah awal. Attend class early. Okay, lepas kita tengok siapa yang sudah buat kerja di kelas kick. Okay. Yang kita tengok yang sudah menyala dulu ya. Okay, 1 Aina Syuhada. Nak check terus ke tak payah lah. Okay, sekejap kita check. 1 Aina Durotun Dani. Aina complete task. Durotun complete task. Dani complete task. Hafizul, Siti Hadira. Kai Lisha Emira. Kai juga. Ada 2 Kai macam mana ni?
Yang mana? Ni. Yang ni buang ah. Nanti cikgu buang. 2 muka surat ni, satu je kamu tengok. Okay. Apa kata kita check sambil tu yang ada ni kamu boleh buat pembetulan. Okay, kalau kamu lupa link dia, cikgu bagi sekarang. Masuk. Siapa nak buat pembetulan sekarang, kita buat pembetulan sekarang ya. Okay, cikgu sambil tu cikgu check satu contoh Aina Syuhada punya. Okay. Sama-sama siapa yang ada dalam ni, siapa yang nak buat pembetulan, bagus buat pembetulan terus. Siapa yang belum lagi masuk, tu cikgu dah bagi link. Kamu masuk. Tengok macam Aina ni bagus, tulis nama dengan betul dekat atas ni. Aina Syuhada ni. Maksudnya mula-mula kamu masuk tu tulis 6C Aina Syuhada. Okay, baru betul. Aku ikutlah. Yang lain pun ada juga yang tulis nama dengan betul. Tak apa, kelas lain tu memang berapu-rapu dah. Kelas 6C ni okey sikit lah. Kalau kelas 6C beritahu suruh tulis nama macam ni dia tulis. Okey. Aina Syuhada dia kata, okey kita tengok kat sini soalan dia. Okey, sambil kita bincang kamu boleh buat pembetulan dengan cikgu. Okey. Jadi yang Aina Syuhada ni tak payahlah, cikgu betulkan terus. Amount of force needed dengan mass of box. Maksudnya kalau kita letakkan 5 kotak, berapa jumlah daya nak tolak dia? 5 Newton. N besar ni ialah Newton. Tahu Newton? Siapa nama Newton? Siapa dia nama Newton? Bukan Jimmy, tu neutron. Newton, 5 Newton daya. Nanti kita belajar ni di dalam subjek fizik. Kamu tengoklah betapa seronoknya belajar subjek fizik ni. Dia ada unit Newton. Newton ni adalah untuk daya. Oops. Okay, Ahmad Irfan belum masuk tadi. Cikgu bagi link tu dekat ruang ngechat tu, masuk. Siapa yang belum buat lagi kelas kit tu, tolong buat sekarang. Siapa yang dah buat tapi nak buat pembetulan, mari kita buat pembetulan bersama-sama. Okay. Cikgu akan tambah poin kalau kamu dapat markah penuh nanti ya. Okay, so ni semakin banyak kotak, maksudnya semakin berat kotak, semakin banyak daya yang diperlukan. So logik je ni. So kamu tengok dekat sini 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10 pun sama juga. Maksudnya jumlah daya dengan jumlah kotak jisim kotak adalah sama. Okay, state manipulated variable in this investigation. The manipulated variable dia duduk di bawah dalam graf. Dia ialah paksi yang melintang. Ni, sini. Inilah MV kita. Buruk tulisan. MV ya. Ia adalah di paksi yang melintang. Manakala yang paksi menegak, the vertical one, vertical axis ialah untuk RV. Jadi sebenarnya kamu cuma perlu salin saja tanpa tertukar-tukar. So dekat sini Aina Syuhada ni betulkan sekarang, cikgu bagi peluang untuk betulkan. Mass of box ialah manipulated variable. Buat sekarang Aina. Yang lain kamu tolong betulkan juga. Okay, so dia sini betul. Okay. Yang lain tolong buat sekarang. So kalau kamu tambahkan unit dekat tepi ni ada G macam dalam soalan ni. Kalau tak tambah pun tak apa, kalau tambah pun tak apa. Kalau tak tambah tak ada orang cakap salah. Kalau kamu tambah melebih-lebih macam tu, tapi bukan melebih-lebih yang buruk. Jadi biarlah. So apa kata tak payahlah. What about the responding variable? Amount of force needed. Betul. Sama juga macam tadi. Kalau kamu tambah huruf N, boleh. Kalau tak tambah pun boleh. Jadi apa kata janganlah tambah. Kita buat yang tepat. Tak payah lebih. Okay, so 2 dah markah. Okay, cikgu bagi tahu ni jawapan dia. Ini ya. Yang lain tolong buat terus Tolong buat terus pembetulan. Nanti cikgu akan check.
Okay, bukan setakat tengok saja. Cikgu rasa cikgu dah explain dengan kamu kan. Kalau dia gelap ni, maksudnya kamu belum tengok. Hafizul baru tengok satu muka surat. Ada dua muka surat. Macam yang lain pun sama juga. Azkar dah tengok dua muka surat. Irfan baru tengok satu. Khair baru tengok ada yang ni sorry dua. Okay. Yang masih gelap ni yang lama lah ni kot. Okay nanti cikgu buang lah. Okay. Back to Aina Syuhada tadi. Baik. State the pattern of the amount of force needed. Dia kata increase, betul ke tidak? Betul lah. 5, 10, 15, 20, 25. Memang meningkat. So increase. Good job. Increase, memang meningkat. Okay, cikgu besarkan lah. Tak tahulah besar tu nampak ke tidak. Okay, so what is the hypothesis of the investigation? The greater mass of box, the more amount of force needed. Very good. Cikgu bagi betul. Okay, tetapi cikgu nak bagi lagi satu jawapan yang lebih clear. Tapi kalau macam kat sini, Aina ni dia dah betul dah, dia guna greater. Maksudnya ada peningkatan. The more pun juga menunjukkan peningkatan. Dalam orang nak menyemak nanti dia akan tengok ada unsur peningkatan atau tidak. Tetapi bagi kawan-kawan yang lain, cikgu nak kamu salin jawapan cikgu ni. Cikgu tulis dekat sini, if the mass of box increase. Okay, salin yang jawapan ni. Cikgu tulis yang ni betul, jawapan Aina ni betul. Tapi cikgu nak juga kamu salin yang ini. Then amount of force increase. Supaya kalau pemeriksa baca dia kata increase. Sebab apa sebut pemeriksa ni? Cikgu ada berita malang lah untuk murid-murid SK Agama ni, iaitu memang kamu ada exam. Kamu ada UPSR sekolah-sekolah SABK. Jadi janganlah kamu kecewa, tapi berusahalah. Ada UPSR tapi mungkin Oktober bulan 10. Ada, tapi bukan UPSR macam yang biasa tu, UPSR sekolah-sekolah agama seluruh Sarawak. Okay, so ini siap salin lah. If the mass of box increase, then amount of force increase. Ni lebih senang untuk penyemak menilai sebab perkataan increase yang digunakan tu terang, dia menunjukkan bahawa ada peningkatan. Macam ni bahasa Aina Syuhada ni pun mudah lagi, tapi kita kena bandingkan greater and more ni. Okay, so predict the amount of force needed if mass of box is 70 gram. Okay, dia pun tulis 17. Okay, kita nak bagi betul ke nak bagi salah? Buka mic pun boleh, nak check pun boleh. Nak bagi betul ke nak bagi salah jawapan Aina Syuhada ni? 17. Betul? Betul? Okay, dia kata 5 dapat 5 juga. Kalau 10 jadi 10 juga. Betul? Kalau 15 jadi 15 juga. Kalau 17 lebih kurang dekat sini. 17 dekat sini. So dia akan jadi 17 juga. Tetapi betul tak ni? Cuba seseorang beritahu dengan cikgu, apakah kesilapan dalam jawapan Aina Syuhada ini? Bukan cikgu. Unit. Yes, unit. Tinggal perkataan N. Cuba Aina Syuhada cepat tambah N besar di belakang tu. 17 N Newton. Cikgu sebut tadi Newton. Tak perlu kamu tak tahulah apa unit itu, tak pernah jumpa memang. Sebab itu bukan untuk sekolah menengah pun, tapi kita kena tahu. Okay, itu untuk sekolah menengah, bukan untuk sekolah rendah. Tapi tak apa, kita ambil tahu sebab dia memang itu unit dia. Okay, so 17 apa hal? Pergi saya mak. Okay, 17 Newton. 17
Newton. Unit dia ialah Newton. N besar. Okay. So Aina dapat markah penuh lah dekat sini. Tahniah. Okay, sebelum cikgu pergi kepada muka surat yang kedua, cikgu nak pergi semak dulu kawan-kawan yang lain. Okay, ni dia tak hadir lah ni. Belum lagi lah ni. Okay, nanti kita kata tanda je lah. Okay. Terbalik. Tengok. Silap. So, soalan nombor 1 ni senang je. Okay, ini cikgu tulis sini unit macam tu. Nanti orang akan semak semuanya macam ni je cara dia menyemak. Unit apa dia unit? Nak soal banyak-banyak. Okay, Hafizul. Measure of box, amount of force needed, increase. If the mass of box increase, then amount of force increase 17 Newton. Okay, full mark. Next, Alisha. Mass of box, betul lah tu. Okay, dah buat pembetulan. Cepat, yang last kali. N besar. 17 N besar. Okay, there you go. Senang kan, cikgu boleh semak terus. Kamu boleh betulkan terus. Cikgu suka ni, kelas sikit ni. Not bad lah bagi cikgu. Nanti kita jumpa lagi benda lain. Near port, kelas kick. Kelas Jojo sudah, kelas kick sudah, lepas tu kelas point, banyak lagi kita belum explore. Okay, so Nur Alisha tadi sudah, Siti Hadirah. Okay, dah betul. Betul. Okay, betul. Okay, nanti kita tengok soalan nombor 2 susah sikit. Soalan nombor 2 ada susah sikit je. Dok lah susah mana pun. Okay, cikgu buatlah macam ni lah. Sekarang ni increase cukup, increasing pula. Okay, Aga sudah, Irfan. Okay dah ke? Miss of God, betul. No. Okay. Nampaknya bagus. Okay, ni. Okay, betul. Dan betul. Okay. Lagi. Alisha Irmira. Okay, force needed. Begini. Sekejap. Okay. Kita jawab. Ni terbalik, sorry ya. Elisha Irmira, can you fix this? Question A and question B. Kamu ada kan? Kamu dengar cikgu kan? Question A, you letak dekat sini. Question B letak dekat sini. Dan yang ni kamu tak payah tulis. Ni. Terus kepada ini atas tu. Terus kepada the mass of what? The amount of force needed. Cukup. The pun kalau tak nak pun tak payah. Cukup. Okay, boleh baiki sekarang. Increase the amount of force increase. 17N. Ni A dia B ni tukar. Cikgu padam. Okay, cikgu padam je. Buat semula. Okay. Next ialah Amani. Okay, betul. Okay, betul. Okay, dah. So kita bagi Amani, Elisha bagi makan. Amani cepat-cepatlah capai 100. Amani, Irmira, lepas tu Kai, Irfan, Hamal Irfan nak. Hamal Irfan, complete task. Hadir kan? Okay, lagi
Azkar, Siti, Alisha. Azkar, Siti, Alisha, Hafizul, Dani, Duratun. Hafizul, Dani, Duratun. Aina Syuhada. Wow, dah ada yang 60 lebih. Okay. Sekarang kita pergi to page 2. Okay, page 2 cikgu nak tengok. Duratun tak hadir ke hari ni? Dah hadir. Tak hadir pun. Okay. Apa kata kita pergi yang Dani punya pula untuk muka surat yang kedua. Okay. Oh, kosong. Okay. Belum jawab. Okay, kita tengok No Alisha lah. Oh, kosong juga. Alamak. Oh, adakah ini susah? Tu, macam mana ni? Rupa-rupanya. Oh, kosong juga. Laki lah. Okay. Kau ambil saya tahu. Okay, macam ni lah. Okay, jom. Kita tengok Azkar punya. Azkar, kita pinjam Azkar punya. Sebagai contoh. Memang soalan nombor 2 ni ada susah sikit. Kalau keluar UPSR pun, this is one of the, orang kata, threat. Okay. Baca je soalan nombor 2 ni sebenarnya jawapan dia ada dekat ni. Dekat kita panggil dia sebagai stimulus. Ni yang atas ni, sebelum kita baca gambar-gambar dekat bawah ni semua ni, yang atas ni kita panggil dia sebagai stimulus. Dalam sains, stimulus lah yang akan banyak membantu kita menjawab soalan. Ni. So, investigation below is done to measure the length of shadow. As the time of investigation changes, the length of shadow change. Macam hipotesis lah cikgu baca ni. So dekat sini lah kita jumpa dia. So time of investigation ialah yang kita kawal dia. Boleh ke kita kawal masa? Maksudnya kita nak menyiasat pukul berapa. So inilah dia, kita kawal dia. MV. Iaitu manipulated variable. Pukul berapa kita pergi menyiasat bayang tu? Pukul 8, pukul 12, pukul 6. Lepas tu length of shadow ialah hasil dia. So dalam soalan ini sudah kamu jumpa 2 jawapan. Okay. Cikgu perasan tadi Ahmas, kamu masuk ke tidak? Ada, dah buat tak ni? Kelas kit ni, cikgu dah bagi link ni. Cikgu dah bagi link berkali-kali. Sudah dapat apa? Kamu pakai apa? Telefon ke pakai laptop? Tak dapat masuk, tekan link pun tak dapat. Boleh pakai telefon. Kawan-kawan kamu ada yang pakai telefon. Boleh menaip lagi. Tak payah melukis pun, kena menaip je. Okay, so the length of shadow change. Ni jawapan. Ni kalau dia kata hipotesis, ni lah hipotesis. Tapi malangnya tak ada tanya hipotesis. Okay, sengaja. Tapi dia ada tanya responding variable. Ada tanya manipulated variable, iaitu B dan C. Tapi kita jawab perlahan-lahan. Kita jawab dia punya ikut terutan. Okay, so stick, dia letakkan satu kayu ni. Apa jadi? Pukul 8 bayang pergi ke barat. Pukul 6 petang bayang pergi ke timur. Maksudnya matahari terbit di timur. Ni dia maksudnya pagi ni, pagi-pagi matahari duduk sini. Jadi bayang duduk di barat. Bila petang, bayang duduk di timur. Jadi matahari duduk di barat. Betul lah, terbenam di barat. So tak apa, kita sambil tu kita revise. Kemudian kamu pun tengok ni bayang ni. Mula nombor 1, waktu pertama dia menyiasat iaitu pukul 8.
bayang dia panjang dan dia duduk di sebelah barat. Kali kedua dia menyiasat pukul 10 pagi, bayang semakin pendek. Lepas tu pukul 11 pula, bayang semakin pendek, dan pukul 12 kali keempat dia menyiasat, bayang dia paling pendek. Tetapi bila petang, bayang meningkat balik. Bayang semakin panjang semula. Pukul 4 bayang pun panjang lagi. Kali ke-6 dia pergi ukur. Dan kali terakhir, kali ke-7 iaitu pukul 6 petang, dia ukur lagi paling panjang. So, kita dapat dekat sini pattern. Nanti kita nak jawab soalan kan, pattern dia increase or decrease ke? Okay. So, ini ialah berkaitan dengan planet kita, pergerakan planet kita. Nanti kita tengok soalan last ni. Okay, ada tu orang jawab tu. So, apakah constant variable? Okay, investigation below is done to measure the length of shadow in a daytime. Waktu bila dia check ni? Waktu siang. Satu. Lepas tu, dia mesti duduk tempat sama. Kalau dia pergi alih kejap duduk kat tepi bukit, kejap duduk kat tepi pantai, jadi bayang-bayang tidak akan sama. So, kita boleh gunakan sebagai place yang dia guna untuk buat eksperimen. Satu. Yang kedua juga stick ni. Apa dia buat? Type of stick pun boleh. Length of stick pun boleh. Sebab kalau digunakan jenis yang boleh boleh ditembusi cahaya, tidak ada bayang-bayang. Jadi digunakan satu stick yang kayu ke, yang besi ke. Okay, so kita ambil jawapan yang mudah dekat sini. So A, cikgu bagi dua jawapan. Okay, satu, type of stick. Boleh type dekat situ. Type of stick. Type. Tahu type? Yes, okay, betul. Atau slash dia, Azkar, place of investigation. Bagi dua jawapan untuk A. Place of investigation. Cikgu bagi besar dah ni ya. Boleh boleh nampak jawapan yes. So kita bagi dua jawapan contoh. Mana-mana yang kamu jawab tu betul. So kamu boleh tulis dua jawapan ni. Satu je cukup dah. Satu je cukup. So place of investigation, yang tu yang memang biasa orang jawab lah. So type of stick pun betul juga. Sebab kita mesti gunakan yang opaque. Kalau gunakan yang transparent, tidak ada bayang. Kalau guna yang translucent, bayang-bayang tidak jelas. Jadi kita kena gunakan stick yang opaque. Okay, so good. So B. Okay, cikgu pergi pada B ya. State the manipulated variable time of investigation. Betul. Masa dia pergi mengukur tu. Ada berapa kali dia mengukur tadi kita kira? 7 kali. 1 pukul 8, 2 pukul 10, kali ketiga pukul 11, kali keempat pukul 12, pukul 2, pukul 4 dan last kali pukul 6 petang. Jadi 7 kali dia pergi. Itu kawalan lah. Okay, state the responding variable length of shadow. Yes. Berapa ukuran panjang dia? Tak ada unit pun, tak ada pun dia bercakap berapa cm, tak ada berapa cm. Tapi dalam gambar, kita boleh buat perbandingan. Ada perbezaan panjang. Inilah kita panggil sebagai kualitatif, bukan kuantitatif. Okay. Next, state the pattern of the length of shadow from initial. Initial tu apa? Awal. Pukul berapa awal? Pukul 8 pagi. Until final time. Akhir. Awal sampai akhir. Jadi daripada pukul 8 sampai pukul 2. Daripada pukul 8 sampai pukul 12. Increase or decrease? Saya jadi tanya 8 sampai 12 dulu. Increase or decrease? Cuba beritahu cikgu. Decrease Dani. Decrease. Berkurang. Pendek ni, pendek. Nampak tak? 8 dia panjang. Pukul 12 dia pendek. Jadi dia decrease. Okay, macam mana pula pukul 12 sampai pukul 6? Increase or decrease? Dari pukul 12 sampai pukul 6. Ni. Increase. Nampak tak ni murid-murid?
Jadi pukul 8 sampai pukul 12 bayang semakin berkurang, pendek, makin pendek. Tapi bila selepas petang, bayang makin panjang. Itu pun kalau kamu pergi tengok kat luar tu memang ni lah jawapan dia. Ini ialah logik dia memang macam tu. So jawapan untuk D ialah decrease, lepas tu comma, increase. Tulis Askar. Decrease, besar kecil tulisan tak apa, tak ada masalah. Decrease, comma, tahu comma? Increase. Ni macam ni ya. Decrease, increase. Jawapan tu. Initial maksudnya awal. Final lawannya akhir. Rasanya minggu lepas dah ada jawab ni. Initial dengan final ni. Okey, boleh ya Sahlina? Final apa? Decrease, comma, increase. Macam tadi soalan nombor 1 dia cuma ada satu saja pattern. Kamu masih ingat kan? Ada satu saja pattern iaitu increase saja. Titik lah lepas tu. Kalau misalnya ada 2, ada 3, ada 10, guna koma. Guna koma. Tak payah tulis after that, tak payah tulis and then, tak payah. Sains ni tak mau baca benda-benda panjang-panjang macam tu. Furthermore ke beside, tak payah patah. Decrease, comma, increase. Kalau dia ada lebih daripada satu pattern. Ingat tu baik-baik. Okay. Kalau satu, tulis saja decrease saja. Tulis saja increase saja. Kalau ada lebih daripada 1, 3, 4, 5, 6 semua, kamu guna comma. Decrease, comma, increase. Okay, ni soalan E ni. Ada dah orang jawab. So, kenapa, why does the length of shadow is different at every time of investigation? Mengapa bayang-bayang tu sekejap pendek, sekejap panjang? Yes, because the earth rotates on its axis. Baik. Okay. Ni lah jawapan dia. Okay, minum air. Okay, because the earth rotates on its axis. Okay, cikgu. On. Okay lah, boleh lah it, ought, it. Okay, nak tanya soalan bonus ni. Kalau revolve apa? Revolve, sambung dia apa? Planet. Apa laluan dia, kita panggil apa? Laluan dia panggil apa? Boleh around the sun, cikgu terima. Laluan dia tu kita panggil apa? Axis tu tempat dia berputar. Yes, Amal Irfan pandai. On its orbit. Bagus Amal Irfan. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita pun check kawan-kawan yang lain. Aina Syuhada atas sekali ya. Okay. Okay. Cikgu kecil. Okay, betul. Okay, bagus. Duratun hadir ke tak hadir? Salah ni. Okay, cikgu. Ni pun salah. Ni sepatutnya duduk bawah. Yang ni hampir tepat. Ni salah. Okay. Ni tengok ni jadi cerita. Ni kita tak mau dalam sains jadi cerita. Cikgu bagi salah. Oh, horizon. Payah. Okay, tak apa. Sebab dia tak hadir jadi dia tak tahu. Dan ni kecilkan lagi lah. Agak dia guna membaca besar-besar ni. Place, time, length. Okay. Decrease, increase. Rotate, sending. Axis. Lagi. Tukar tu. Ada murid tahun 2. Kita bagi satu muka surat. Dia automatic. Kelas skip ni dia automatic.
dia automatic bagi kamu 3 page. Kalau cikgu nak tambah sampai 10 boleh. Tapi dia automatic bagi 3 page. Dia tak akan berkurang. Jadi cikgu bagi dekat murid tahun 2 1 page. Jadi apa yang berlaku lepas tu, dia pun pergi lukis juga ya. Jadi tak apalah, kita bagilah dia melepaskan perasaan. Dia buat kuis dengan kawan dia. Cuba teka. Tengok kawan dia pun tengok. Aduh. Tak apalah. Okay, lagi Askar sudah, Siti Hadirah sudah kan? Okay, so terlepas siapa tadi? Khair, Ifan. Tak apa, cikgu benarkan kamu nak menconteng asalkan ejaan kena betul. Ahmad Irfan ya, sebelum melukis eja dulu betul-betul ya. Length tu. Okay, Muhammad Khair. Okay, na. Jadi, Nur Alisha. Okay. Cikgu bagi stiker, boleh tak? Bagi stiker apa? Macam mana nak bagi stiker? Tapi ayat dia salah. Sekejap. 3 point. Ni buang. Sekejap. Jadi senang cikgu nampak. Oh, ni dah semak. Macam tu. Okay. Yang lain pun sama. Sekejap. Sama ni. Okay, bagi dulu. Good job. Malah cikgu nak menyemak. Allah. Okay. Okay, bagi lagi. Okay, tadi belum bagi. Ni kali kita cuba explore stiker yang lain. Okay. 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 Lagi. Okay. Nah, lebih. Dah masuk gambar video. Bagi jugalah. Okay. Lagi dan last Aina Syahadat. Oh, bagus banyak. Okay, habis dah untuk kelas kick. Okay, jap kita bagi point. Sebelum cikgu bagi point, cikgu nak explain. Okay, minggu depan cikgu akan bagi kamu punya task untuk projek. Cikgu tengok subjek lain dah jalan. So, kita nak pergi kepada projek. Tolong dengar betul-betul apa yang nak dibuat. Sebelum cikgu beritahu apa itu projek yang kamu kena buat, cikgu nak tunjukkan apa yang telah dibuat oleh mana-mana. Okay, ini contoh. Agak nampak. Okay, kamu tengok ni ini ialah science notebook untuk murid tahun 3 hingga 6. Okay, ada yang conteng macam ini, ada yang lukis lah, apa ni macam cara mengira benda apa ni. Okay, tengok ni, ada yang buat gambar litar, ada soalan, ada lukis lagi, stream,
table apa tak tahulah cikgu. So ada yang tak ada dah. My science notebook ni macam-macam dia tulis. Buat kandungan lah dekat depan. Buat kalender. Ada yang buat nota perbandingan. Yang mana yang boleh melekat pada magnet, boleh ditarik oleh magnet, yes or no. Stick, dia panggil stick. Tak tahulah ni negara mana panggil stick ni, kita panggil attract. So ni boleh, ni tak boleh. Contohnya ni gambar pokok dia lukis. Oh ni cara membiak dia dan sebagainya. Ni ada lagi contoh, buat kotak-kotak ni dia tulis eksperimen dia. Ni ada lagi kotak-kotak ni macam-macam dia lukiskan dalam science notebook dia. Macam kita juga yang kita buat, tapi ni kita tak nak macam ni. Berjela-jela ni kita tak nak. Mungkin skrip dia baca ke apa ke yang tak nak. Panjang sangat. Macam ni kita nak. Ada gambar pokok membiak, pokok membesar. Lepas tu air dia kering dia kata. Ni tak mau tengok. Okey. Jadi ni dia cerita buat karangan. Mungkin dia nak buat presentation. Jadi dia conteng ni, tulis point apa yang nak dibaca. Okey, itu satu. Okay, lagi. Cepatlah. Ni dah. Okey. So macam ni. Tu. Tapi gambar tak. Gambar. Tengok ni budak ni buat So ini dia buat bentuk dalam bentuk mind map ni. Lepas tu conteng-conteng tulislah apa tajuk dan berkaitan. Okay, so untuk tahun 6 kamu belajar 12 tajuk. Tengok ni. Ni dia buat macam ni. Dia tampal-tampal, dia letak gambar. Lepas tu dia tuliskan apa gambar model tu tentang apa. Lagi. Tengok ni lagi. Dia buat tentang eksperimen balon. Jadi balon tu apa yang berlaku. Okey lagi. Ini dia gunakan orang kata digital lah. So dia tampal dalam buku dia. Okey, benefit apa-apa. Okey, ni lagi satu contoh. Tengok ni. Contek dia cantik juga. Tak dapat besar. Okey, tak apalah. Okey, sorry. Okey. Ni tidak. Ini Cikgu Fauzia buat. Macam ni. Okay. So kita tahun 6 kita ada 12 tajuk. Iaitu daripada tajuk scientific skill. Senang je tengok ni. Daripada tajuk scientific skill, kamu tengok buku teks ni Cikgu tunjukkan. Ada 1 scientific skill, 2 science room rules, microorganism interaction, preservation and conservation, force, speed, food preservation, waste material, eclipse, constellation, machines. 12 tajuk yang kita belajar tahun 6 ni. Cikgu nak kamu buat notebook. Okay, notebook. So satu muka surat, kamu buat satu nota bagi satu tajuk. Contoh tajuk yang pertama ialah scientific skill. Kamu pun buat satu muka surat berkaitan dengan scientific skill. Muka surat yang kedua tajuk science room rules. Kamu pun buat buat nota tentang science room rules. Okey. Ini ialah kamu punya projek untuk sains yang macam subjek lain tu. Cikgu tengok ada yang buat bahasa Melayu, buat bahasa Inggeris, ada yang RBT, TMK, pasal pagi. Semua subjek lah, matematik pun ada, macam-macam. Ada kena bina ini, ada kena sejarah, cikgu tengok kena bina-bina. Untuk sains, cikgu nak kamu buat ni. So, senang je sebenarnya. Cikgu nak bagi tahu kamu clue. Kamu dengar ni, yang hadir ni, maksudnya kamu fahamlah apa yang cikgu nak suruh kamu buat. Sebab dia senang je. Which is, kamu tengok okay, contohnya tajuk yang pertama, kamu cari let's remember. Contoh dengar cikgu cakap ni cikgu tak nak nanti kata tak siap, lepas tu tak tahu nak buat tak nak. Cikgu bagi paling senang dah ni. Paling mudah. Kelas lain cikgu bagi je suka hati lah. Cikgu bagi poster, so dia orang buat lah suka hati dia orang. Okay, so kamu tengok setiap tajuk ada let's remember. Scientific skill ada let's remember. Kamu cuma perlu tengok dia muka surat berapa. Okay, scientific skill contohnya muka surat 11. Untuk tajuk science room rules,
muka surat 19. Jadi kamu buka buku panjang kamu, mula-mula sekali kamu buat dia punya tajuk dekat depan, My Science Notebook ataupun Science My Notebook ataupun My Notebook Science, ikutlah. Lepas tu by Ahmad Zulhilmi, by Aina Syuhada, by Durotun, contoh. Buka muka surat yang ke seterusnya, kamu pun terus start dengan let's remember. Apa ni cikgu nak buat apa let's remember ni? Kamu pergi muka surat 11 tu. Setiap tajuk ada let's remember. Jadi, tak ada lebih. Ni. Kamu pun pergi yang let's remember ni. Okay. Kamu cuma tiru dia. Ni tiru dia. Kamu tiru. Nak salin bulat-bulat boleh. Nak salin. Lepas tu nak lukis gambar-gambar suka hati tu pun boleh. Gambar tu kalau tak pandai lukis, kamu boleh ambil gambar kamu, letak ke, lepas tu ke, ataupun kamu lukis kamu ambil daripada internet tampal pun boleh, ataupun tak nak lah cikgu tak pandai pun tak. So kamu tengok muka surat let's remember ni, dia sudah dalam bentuk mind map. Bukan writing map, tapi mind map. Dia berkenaan dengan scientific skill. Faham tidak ni? Jadi kamu salin dia, tiru dia, nak ikut bentuk dia bulat-bulat pun boleh, ataupun kamu nak modify dia. Tak nak cikgu, yang bulat ni nak letak dia dekat atas. Lepas tu yang pergi macam naik tangga ni kamu nak letak dekat tepi, nak letak dekat bawah pun boleh. Nak tiru pun boleh. Asalkan dia kreatif. Okay, so kita tunjukkan dekat sini. Nak bagi buat eksperimen, cikgu rasa banyak sudah amali cikgu suruh bagi kamu buat. Yang belum buat pun sampai ke sudah tak buat. Jadi apa kata cikgu suruh kamu buat ni, kamu lengkap ini, kita bagi PBD kamu markah tinggi. So nanti kalau kamu nak cari cikgu mana markah PBD sains kenapa rendah, tak ada. Kamu tak buat ni, maka tak ada markah yang tinggi. Okey, kita baca. Okey cikgu ni poster yang ini cikgu akan send dia hari Khamis minggu depan. Jadi kamu mula minggu depan, tarikh tamat ialah 30 September. Oh panjangnya, panjang. Lepas tu bila panjang, mulalah kita bertangguh-tangguh. Boleh pakai PowerPoint. Bagus. Kalau kamu pakai PowerPoint, lepas tu kamu printkan dia, kamu pun template dia di dalam buku. Cikgu tahu murid-murid kelas ni sebab itulah cikgu pakai dekat sini ni, tengok ni. Use interesting colours, diagram, sketching on your notes. Tetapi yang ni avoid passages or long writing. Siapa yang buat karangan, yang buat panjang-panjang tulis macam tadi cikgu tunjuk, cikgu tak nak tu, tak mau. Cikgu akan suruh kamu buat pembetulan. Yang paling penting ialah cikgu nak dalam bentuk mind maps. Jadi, kenapa lagi nak fikir-fikir mind map apa? Kamu tengok je dalam buku teks tu, dia memang dah dalam bentuk mind map. Setiap tajuk dia let's remember ni, dia buat dalam bentuk mind map untuk murid. Okey, kalau tak percaya kita tengok muka surat 19 untuk tajuk Science Room Rules. Muka surat 19. Apa macam ni dalam bentuk map juga ni. Ni maksudnya kotak-kotak ni walaupun dia tak bersambung, kamu nak buat bentuk lain lah, cikgu nak buat bentuk bubble map, boleh? Atau nak buat kotak-kotak ni, boleh. Ini ialah one of the map lah. Dia bentuk kotak-kotak, dia panggil graphic organizer. Okay, do not do following, salin je lah, boleh juga. Ataupun nak buat dia bentuk lain, boleh juga. So tengok ni, dia sudah ringkaskan dengan kita. Kerja kita ialah pergi muka surat tersebut dan kita pun copy down. Kalau kita nak tambah gambar boleh, tak nak tambah gambar pun boleh, tapi pastikan ia interesting. Jangan tengok-tengok nanti tulisan warna kelabu je. Sebab apa tulisan warna kelabu? Guna pensel sahaja. Laki ke, perempuan ke, cikgu tengok tak mau. Okey, ni lagi muka surat yang seterusnya, tajuk yang ketiga, tajuk microorganism. Jom kita cari dekat mana dia punya let's remember. Cari let's remember. Dia sudah buat dengan kita, dia sudah simplekan untuk kita. Jadi muka surat mana-mana laju. Okey, muka surat 43 ada let's remember bagi tajuk microorganism ni. Kamu pun buat types of microorganism ada 5. Lepas tu
life process of microorganism ada 3. Lepas tu apa benefit dia ada 4. Lepas tu dia punya disadvantage dia ataupun dia punya keburukan dia ada 4. Lepas tu apakah cara dia? Kalau kamu nak salin bulat-bulat boleh, kamu nak tiru dia boleh, kamu nak buat bentuk lagi bagus pun boleh, cikgu sangat galakkan. Kalau yang siapa yang biasa ataupun pandai guna PowerPoint tu, cikgu cabar kamu buat yang lebih menarik, sebab automatik bila kamu menghadap komputer, kamu boleh Google. Jadi bila kamu Google, cuba kamu cari gambar-gambar yang menarik ataupun kamu letakkan efek-efek yang menarik, tulisan-tulisan yang menarik. Cikgu pun tengok ni, semua poster cikgu ni cikgu buat menggunakan PowerPoint. Ni tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, ni tahun 6 dulu. Okey, tahun 4, tahun 5. Tahun 5 dia orang buat projek Oreo. Jadi hanya tahun 6 yang cikgu bagi aktiviti yang mudah, iaitu menghasilkan buku nota. So tak payahlah beli buku nota, tak payah nak buat buku nota baru. Buku panjang kita tu masih kosong. Sebab apa? Duk COVID-19. Apa kata kita gunakan buku tu sempena COVID-19 ni, kita gunakan buku tersebut untuk kita punya PBD. Cikgu nak beritahu warning awal-awal ni, murid yang hadir ni tolong ingat baik-baik. Cikgu tak nak nanti cikgu dah bagi tahu buat kerja macam ni, buat apa macam ni, tiba-tiba ada lagi yang suruh mak bapak kontak. Tak mahu. Tak mahu. Sebab apa? Explanation or briefing has been delivered well. Kamu pun faham nak buat apa. Betul tak? Senang ke susah nak buat projek ni? Senang ke susah? Saya rasa lah, saya berani cabar lah. Bukan berani cabar, berani cakap lah. Mungkin cikgu dah bagi minggu depan, tiba-tiba hujung minggu dah ada yang siap. Ataupun paling lama lah 2 minggu. 2 minggu siap dah. 2 minggu siap. Sebab apa? Senang je, kamu pergi dari dekat Let's Remember. Okay, pergi lagi Let's Remember untuk tajuk yang keempat, which is tajuk interaction. Ni kan. Okay, muka surat apa-apa Let's Remember. Buka je buku teks muka surat apa-apa. Belek. Lepas tu kita pun jumpa Nuham cakap ini muka surat 73. Ni dalam bentuk tree map, tapi tree map dia berganda-ganda. Nak salin sama macam ni? Boleh. Nak buat dia berbeza? Boleh. Okey. So cikgu cakap dekat sini tadi, okey, cikgu nak tambahlah untuk 6C ni. Bukan tambah apa pun, nak tambah informasi ya. Cikgu cakap dekat sini tadi, 1 muka surat, 1 topik. Alah cikgu tak muat lah. 1 topik tu banyak sangat infonya. Macam tajuk interaction tadi, memang banyak. Banyak sangat benda yang nak dimasukkan dalam 1 muka surat. Mustahil lah cikgu. Okay, so kamu boleh extra. Boleh. Kalau lebih, boleh. Kurang, jangan. Okay, saya nak tanya sekarang. Ada berapa muka surat nota? Ada berapa muka surat nota nak kena buat? Ada berapa muka surat nota yang perlu dibuat oleh semua murid tahun 6? 12. Bagus. Bagus yang jawab tu. Bercampur dengan cover page. Berapa muka surat jadi? 13. Cover page tu janganlah buat muka surat depan sekali. Tak payah kamu buat muka surat depan sekali. Anggap je muka surat yang dalam. Okey. Sekejap. Ini buku cikgu. Sebab cikgu nak membantu seboleh-bolehnya, membantu murid untuk capai markah yang bagus. Ni buku cikgu, contoh ni buku panjang kamu ni kan. Janganlah kamu pergi buat dekat depan ni cover page tu, tak payah. Kamu start je muka surat yang baru dalam ni. Contohnya sekarang dah guna 3 muka surat lah contoh. Start lah kat sini. 1, lepas tu buka 2, 3, 4, 5, 13. Faham? Cikgu harap kamu boleh buatlah, selesaikan, dan cikgu nak tengok nota-nota yang cantik. Bukanlah cakap cantik tu sampai macam buat macam pendidikan seni, tidak. Tidak, tapi biarlah kreatif.
taklah suruh jadi macam warna-warni sangat pun tak apa. Tapi biarlah dia menarik dan kemas. Dan nanti kita akan panggil kamu untuk bukan suruh cakap pun, tak. Cikgu minta kamu tunjukkan. Dah siap belum? Cikgu nak check. Cik tunjuk muka surat. Dah siap dah 13 muka surat. 12 ada nota, 1 cover page. Cikgu pun tik bagi kamu markah untuk PBD. Okey. So sama juga dengan projek-projek subjek lain, untuk PBD ni sangat penting. Inilah saja cara untuk kami membantu anda untuk lepas ni nak naik ke sekolah menengah dan sebagainya. Dia macam final year assessment, akhir tahun punya penilaian. Jadi mesti siapkan. So hari ni cikgu tengok ada 10 yang hadir. Harap-harapnya 10 ni dia orang tak tersilap maklumat dah. Jadi kalau nak jalan terus minggu depan, jalan terus. Jangan buat terus minggu ni lah. Minggu depan kita ada penilaian petapak tu. Jadi saya akan bagi start dia hari Khamis minggu depan. Poster ni yang ni. Okay. Nak buat menarik, cikgu sangat suka. Okay, yang penting jangan buat karangan. Tidak berbentuk penulisan panjang, tak mau. Nak cikgu dah bagi clue dah. Salin je ni memang. Ni bukan penulisan panjang ni, dia bentuk grafik. Ada gambar-gambar, ada kotak-kotak, ada perkataan-perkataan simple-simple. Inilah dikatakan sebagai mind map. Okay, nah, kamu cari je tajuk let's remember setiap muka surat, setiap topik jadi ada 12. Okey, ada apa-apa nak tanya ke tidak? Tanya tarik pun boleh. Nak tanya apa yang kamu tak faham tentang projek ni? Ada? Tulisannya mesti warna hitam. Okey, tulisan warna-warni. Tulisan berwarna-warni. Tulisan berwarna-warni boleh, ikut sukalah nak buat warna apa. Kalau yang guna PowerPoint tu, dia orang mesti pandai tu nak guna warna-warni. So, Akmal hadir kalau nak guna tulisan besar kecil pun boleh. Nak tulis kartun pun boleh, nak guna meme pun boleh. Asalkan jangan melampau. Sebab kita ni yes, mesti mind map. Ni contohlah macam tadi tu, dikira mind map tu sebenarnya Dani. Macam yang tadi tu. Okey. Macam kotak-kotak tadi tu dah dikira sebagai mind map juga. Macam ni ni bercampur-campur. Ni mana bukan iting ni. Ni bukan iting. Iting ada 8 kan. 8. Dan ini bukan iting. Tapi ni dikira sebagai mind map sebab macam-macam jenis mind map ni sebenarnya. Okey? Boleh buat. Kamu nak ubah dia pun boleh asalkan dia berbentuk mind map. Semua let's remember yang ditunjukkan dalam buku kita ni sebenarnya adalah mind map. Jadi mudah. Kamu adalah generasi yang bertuah sebab generasi yang terakhir buku dia ada mind map. Kamu pergilah murid tahun 5 dia orang seksa. Sebab apa? Let's remember dia orang ni dalam bentuk ayat. Lagi Azkar nak tanya apa? Cikgu terlepas soalan ke tadi? Tanya sebelum kita mana? Aduh, rejoin. Kalau guna PowerPoint boleh Bizu, boleh. Kalau kamu pandai guna PowerPoint. Jadi alang-alang kamu dah buka laptop, Google lah gambar-gambar menarik tu, tampalkan dekat kamu punya PowerPoint tu. Lepas tu kamu pun print dia, tampal dalam buku. Boleh? Boleh? Siapa nak guna PowerPoint, nak guna apa lagi? Apa yang kamu pandai, Paint ke, kamu nak guna Canva. Cikgu sebenarnya explore, tapi nak kata mahir tu tak mahir. Cikgu tengok ramai dah murid-murid yang pandai guna Canva. Cikgu tengok sekolah menengah kan, Canva ni bagi tugasan. Sebab dalam Canva ni bukan setakat boleh buat gambar-gambar, dia boleh buat video juga. Canva. Cikgu Akram, Cikgu Aniza pun suka cikgu tengok. Cikgu Aniza, Cikgu Akram, lepas tu cikgu dia macam tengok ni, kita boleh buat Instagram post, Facebook media, semua ni kita boleh buat dekat Canva juga. Cikgu tengok ramai cikgu-cikgu yang gunakan untuk buat poster dekat sini. Cikgu guna PowerPoint je. Tak apalah, yang penting menarik.
Kamu tengok ni contoh-contoh yang dihasilkan. Ada yang buat Instagram story dekat sini. Sebab Canva ni memang menarik. Tapi cikgu tak tahulah kalau kamu pandai mengeksplore lagipun nak kena mengadap dia lama lah sebab kita punya topik ni panjang. Contohnya macam untuk tajuk speed ni banyak kita nak kena typekan. Tapi kalau kamu sanggup boleh je, ataupun kalau ada mak bapak kamu yang boleh membantu kamu gunakan web-web macam ni, boleh, cikgu tak ada masalah. Sebab dia memang menarik Canva ni. Cikgu Akram, cikgu Aniza, cikgu Razrina, cikgu tengok dia orang guna. Memang cantik lah dia punya design ni. Kalau kamu login, kamu login guna Google, lepas tu kamu masukkan email kamu sebagai student yang MOE tu. Mungkin dia akan ada extra package. Cikgu tak explore sangat, tapi kalau kami cikgu-cikgu kami login ni guna MOE, kami ada extra package. Dia jadi macam koleksi gambar tu lebih banyak, koleksi efek pun lebih banyak. Canva kamu boleh guna. Sebab ni Canva ni dia ada dalam D5. Dia maksudnya KPM kita punya kerajaan tu ada buat sesuatu lah supaya kita dapat ekstra guna email MOE tu. Adalah sedikit bekerja yang bagus daripada KPM kita, kerajaan kita ya. Okay, so faham Okay, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya, tolong tanya sebelum kita berhenti. Folio, boleh lah pakai folio. Lagi, cikgu tu tinggal apa tak? Kalau tak pandai guna PowerPoint, tulisan tangan lah. Lukisan macam biasa. Cikgu boleh keluar kelas sikit, boleh? Boleh keluar kelas sikit, lupa beritahu. Okay, cikgu nak orbit. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Like? Tak ada? Okay, cikgu stop recording. Terima kasih kerana hadir. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya cikgu di WhatsApp pun boleh Cikgu bersedia untuk menjawab. Kalau cikgu tak tahu, cikgu akan tanya